Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera murid-murid. Seperti biasa minggu ini kita akan teruskan pembelajaran secara PDPR dan giliran mata pelajaran yang kita akan ikuti ialah pendidikan kesihatan tahun 6 untuk unit 3 yang bertajuk rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Jadi dalam tajuk ini murid boleh rujuk muka surat 13 13 dalam buku teks 14 hingga 15 lah yang berkaitan, dan apa yang murid akan pelajari ataupun akan dapat dalam pembelajaran kali ini melalui standard pembelajaran ataupun objektif ialah daripada standard pembelajaran 1.31, iaitu dapat menganalisis makanan segar, makanan yang diproses dan makanan segera. Okey, seperti biasa sebelum cikgu lebih memberi penerangan berkaitan apa itu makanan segar, makanan yang diproses dan makanan segera, kita perlu imbas kembali bagaimana murid telah belajar pada tahun yang lepas, iaitu berkaitan pemakanan seimbang. Kena ingat, apa pun yang kita makan, kita memerlu makan makanan yang seimbang supaya tubuh kita berada dalam keadaan yang sihat, sebab dalam makanan kita ada macam-macam kandungan, iaitu nutrisi yang berkaitan, dan kita perlu lihat nutrisi apakah yang diperlukan kepada tubuh kita. Buat masa sekarang seperti yang telah diumumkan oleh yang telah diwawarkan dalam televisyen ataupun iklan mana-mana dalam YouTube ataupun internet tentang masalah kesihatan yang melanda kita sekarang, iaitu pandemik COVID-19 virus, pandemik COVID-19 ini disyorkan kepada kita supaya lebih menjaga kesihatan dan mengutamakan makanan yang berzat, khususnya vitamin. Jadi vitamin ini adalah salah satu nutrisi makanan. Okey, kita lihat graf makanan seimbang. Okey, ini adalah makanan seimbang. Makanan seimbang ini penting bagi kita mengamalkan corak makanan yang seimbang, iaitu contohnya dari segi makanan yang kalau tengok yang paling bawah tu yang paling banyak yang perlu kita ambil lah. Ini makanan makanan ini diberi di bawah karbohidrat, di bawah karbohidrat. Jadi makanan seperti bijirin, kalau kau tengok itu ada roti, bijirin dan ubian ni di bawah karbohidrat, dan dia perlu dimakan lebih banyak dengan kadar makanan yang lain. Makanan yang perlu banyak, termasuklah nasi lah yang kita makan tu, nasi yang kita makan tu. Kenapa? Kerana dia memberi tenaga kepada tubuh badan. Yang penting tenaga lah. Kalau kita nak buat apa sekalipun, kita memerlukan tenaga. Apatah lagi kalau nak melaksanakan aktiviti-aktiviti fizikal, senaman, bersukan dan sebagainya. Okey, yang kedua, makanan yang paling banyak dan yang penting buat masa sekarang yang saya sebutkan tadi ialah vitamin. Makanan yang lebih banyak perlu kita ambil iaitu buah-buahan, sayuran dan minuman, vitamin. Dan yang ketiga ialah makanan seperti yang ditunjukkan itu seperti ayam, daging, telur. Di bawah apa ni? Protein. Makanan yang dikategorikan sebagai protein. Ayam, ikan, itik, kekacang, susu, hasil tenusu. Yang ini diambil dalam bentuk sederhana. Kenapa dia perlu sederhana? Kerana makanan ini dia boleh, kalau tidak kita buat senaman, dan makanan ini boleh menjadi lemak. Dan yang terakhir, sudah pasti lemak lah. Fat, kalau kita tengok dalam label makanan, tengok mana yang ditulis fat tu kandungannya banyak, itu amat membahaya kalau kita ambil, kecuali bagi mereka yang menjalani kehidupan ni sebagai atlet ataupun orang sukan sepenuh masa, contohnya pemain bola sepak profesional JDT, itu dia memerlukan makanan-makanan seperti protein yang banyak dan yang ada kandungan lemak. Walaupun begitu, mereka tidak lupakan makanan vitamin dan karbohidrat. Okey murid-murid, sekarang cikgu nak jelaskan beberapa jenis-jenis makanan yang kita ambil. Kamu ambil, saya ambil dan orang lain lah ambil. Okey, yang pertama adalah makanan segar. Makanan segar ni adalah makanan seperti buah-buahan,
sayur-sayuran seperti salad, ulam-ulaman, susu segar dan ada beberapa jenis lagi lah. Dan inilah contoh gambar dia makanan. Dan makanan ini tidak diproses, tidak diawet, tidak dia ada campuran bahan-bahan tertentu untuk beri dia tahan lama. Kalau dia rosak, buruk lah. Jadi kita makan contohnya macam susu lah. Susu tu terus kita ambil daripada perahan daripada susu lembu ataupun susu kambing. Kalau anak murid baca tentang kisah Nabi, antara kegemaran, minuman kegemaran Nabi yang diambil pada awal pagi setiap hari ialah susu lah. Jadi susu ni sebenarnya bagus untuk diri kita. Okey, yang kedua, makanan yang diproses. Makanan yang diproses ini makanan yang dicipta oleh manusia, contohnya roti. Asalnya daripada makanan asal dia daripada contohnya roti ni daripada gandum, diuli, diproses, dijadikan roti. Susu tepung. Yang diminum susu baby awak tu baby awak pula baby adik awak tu yang masih jadi bayi lagi. Kalau ada adik yang bayi lagi dia minum susu susu tepung bancur itu adalah yang diproses bobolak ikan, daging dan banyak lagi lah sekarang jenis bobolak, emping jagung, roti, nugget, keropok. Keropok tu asalnya daripada ikan diproses dibuat, dikeringkan jadi keropok dan kita goreng lah. Jadi tu campuran-campuran makanan tu asalnya daripada bahan-bahan lain dia ada campuran-campuran tertentu. Okey, yang ketiga makanan segera. Makanan segera ni yang mungkin awak minat lah. Sekarang ni contohnya McD, Kentucky Fried Chicken. Itu antara makanan segera Burger, kentang goreng, ayam goreng, hot dog itu antara jenis makanan segera. Okey, dan yang terakhir jenis makanan yang perlu kamu ketahui dan faham ialah makanan segera yang diproses. Ni banyak dalam tim. Yang ni yang kalau kita selalu ambil sebagai rutin pemakanan kita harian, ia sangat berbahaya. Tanpa kita bahagi-bahagikan. Sekarang ni perlukan juga kita, yang penting kita kena ada makanan segar ni yang diambil. Dan makanan-makanan yang segar ini sangat penting pada tubuh. Kerana dia tak ada campuran bahan-bahan kimia. Tapi yang segera yang diproses ini, dia ada banyak bahan-bahan tertentu untuk memastikan ketahanan dia. Supaya boleh disimpan sampai 2 tahun, 3 tahun. Contoh dia makanan dalam tin seperti sardin, produk daging seperti sosis, sandwich, mi segera, mi Maggi tu yang makan tu. Itu bahaya kalau kita kerap ambil dan ambil dalam kuantiti yang banyak. Produk sejuk beku, sekarang ni banyak kari pak frozen lah, kuih frozen dan macam-macam yang tahan lama kerana bila disebut tahan lama ni mungkin ada bahan tertentu yang menyebabkan dicampur dengan makanan tersebut untuk menjadikan dia lebih tahan. Jadi kena lihat balik, murid kena renung balik, lihat kembali cara pemakanan murid-murid di rumah. Adakah murid ni hanya penggemar makanan nombor 4 ni, kategori nombor 4 ni, yang makanan segera yang diproses, ataupun murid-murid dalam masa yang sama mengambil makanan yang nombor 4 ni, makanan segera yang diproses, ambil juga makanan segar, makanan yang diproses ataupun makanan segera. Okey. Seterusnya, di sini cikgu nak tunjukkan secara keseluruhan. Setiap makanan tu kalau kita lihat, yang contoh kita beli di kedai, terutama makanan yang diproses, bukan makanan segar lah, bukan makanan segar, makanan segera ataupun makanan segera yang diproses. Semua itu dia ada nilai kandungan kalori dan nutrien. Di sini dinyatakan bahawa bahan utama dalam makanan segera, ingat makanan segera mengandungi nilai kalori yang tinggi tetapi nutrien yang rendah. Apa itu kalori? Apa itu nutrien? Okay, saya nyatakan sedikit di sini. Ada beberapa maklumat yang mungkin murid belum tahu dan kena fahamlah. Sebab kita makan ni setiap hari kita makan, kecuali kita berpuasa lah. Berpuasa pun sama masa kita akan berbuka dan makan. Okey, kalori. Apa yang dimaksudkan kalori? Kalori adalah sejenis unit tenaga. Tenaga. Macam mana kita, penting tak tenaga tu? Penting. Tapi ada kala tenaga itu kalau tak digunakan dia boleh merosakkan sistem organ dalam badan. Cikgu cakap tadi lah. Kalau kamu seorang atlet, yang bersukan mengamalkan cara hidup yang sihat, seminggu sekali pergi jogging dan sebagainya, ataupun buat aktiviti riadah yang menyebabkan peluh itu keluar. Bila peluh tu, kalori itu telah dibakar lah. Kalori itu tenaga lah. Ketika masuk lain ni tenaga. Perkataan ini kalori ini berasal daripada perkataan Perancis yang mengambil perkataan Latin, iaitu calor.
ataupun dalam bahasa maksud dia haba. Terdapat beberapa takrifan kalori dalam abad ke-19 ke-20, sekarang abad ke-20 lah. Semuanya terbahagi kepada dua kelas, dua jenis. Yang pertama, kalori dalam gram. Awak tahu kan gram-gram tu kan, gram, kilogram. Awak belajar matematik kan. 1 kilogram berapa? 1000 gram. Merupakan tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius. Dan tenaga ini sebanyak 4.184 C. Kalori kilogram merupakan tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 darjah Celsius. Tenaga ini sebanyak sama je kJ dan sama dengan 1000 kalori gram. Dan dalam konteks sains, kalori biasanya merujuk pada kalori gram dan simbol unit ialah CAL. Ini kalau awak tengok pada label makanan, dia ada tulis kat belakang tu ya. Okay, sumber ni cikgu ambil daripada Wikipedia, daripada internet, ensiklopedia bebas. Okey, lagi satu cikgu nak jelaskan tentang nutrisi. Ni penting. Apa tu nutrisi? Nutrisi sebenarnya satu komposisi kimia. Dia bahan ya. Tapi ingat, bukan semua bahan kimia yang kita ambil itu merosakkan tubuh. Yang berada dalam sesuatu bahan makanan. Makanan yang kita ambil, yang kita makan boleh diibaratkan sebagai ejen perantara yang bertindak menyampaikan bahan kimia tersebut pada tubuh kita. Jenis-jenis nutrien. Apa dia di sini? Protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan garam mineral. Ini. Penting tak semua ni? Penting lah. Contohnya vitamin. Sangat penting pada tubuh. Sekarang ni kita perlu sihat ya. Untuk vitamin ni untuk apa? Vitamin ini untuk menambah imuniti badan. Untuk melawan penyakit. Okey. How many calories? Tengok gambar makanan tu. Berapa banyak kalori dalam makanan dalam gambar tu? Macam mana kita nak tahu? Okey. Di sini cikgu tunjukkan contoh nutrisi dan kalori dalam makanan. Contoh ke atas tu nombor 1, apam balik. Tengok beli apam balik ni. Untuk hidangan dia contohnya 115 gram. Dia mungkin berapa biji cikgu tak tahulah. Karbohidrat dia 50.5 gram. Fat, lemak dia 5.8. Protein dia 6.9. Kalori dia 282 kalori. Dia punya tenaga dia. Dan dia punya dalam setiap gram yang kita makan tu ialah 2.45 gram. Okey, apa lagi? Nombor 2 tu kari pap. 40 gram. Setiap hidangan dia mungkin sebiji kari pap tu ada 40 gram. Karbohidrat dia 17.3. Dia punya lemak 5.6. Protein ada protein. Dan kalori dia 128. Okay, kita tengok di sini mana yang paling banyak. Di sini tadilah apam balik lah tu. Apam balik dia kata 282 yang paling banyak. Mana lagi yang paling banyak? Okey, kita tengok yang nombor 11 yang mungkin awak suka makan ni. Cheesecake. Cheesecake ada 60 gram. Karbohidrat dia 20.4 gram. 18 lemak dia ada 18 gram dan protein dia 44.4 gram dan nilai kalori dia 257 kcal. Ini adalah kandungan-kandungan dalam setiap makanan. Ni cekodok pisang pun ada sini ya. Ni contoh. Ni keropok ikan 10 gram. 5.7 karbohidrat dia. Tenaga dia 2.4. Dia punya lemak 1 gram protein, 1 gram nilai protein dan seterusnya lah. Jadi ini contoh-contoh makanan yang dia telah pastikan jumlah-jumlah nutrisi dan juga kalori yang ada pada makanan tersebut. Okey. Akhir sekali untuk tugasan kamu, cikgu nak kamu lengkapkan jadual di bawah berdasarkan maklumat pemakanan yang telah anda pilih. Okay, contohnya cikgu ada ambil kat situ contoh. Kena rujuk pada label makanan ya. Label makanan tu contoh kalau kamu beli biskut. Contohnya sekarang nombor 1 tu biskut cream cracker Hapseng. Ni cikgu belilah. 1 pack tu. Dan hidangan 1 pack tu ada 428 gram. Nilai dia hidangan. Dan di situ dia bagi contoh, kalau 4 keping kita makan tu, kita dah makan 31 gram
saiz sidangan tu. Dari situ siap 100 gram. Ingat setiap 100 gram mungkin lebih daripada 4 keping lah, sebab nak 100 gram mungkin dalam berapa keping 12 keping. 63 gram. Protein dia ada 7.5. Setiap 12 keping tu vitamin dia tak ada langsung, dia ada lemak 27.2 setiap 12 keping. Kalori dia, nilai dia 527. Biskut yang hard seng tu mungkin sekarang ni awak duduk rumah petang-petang cicah dengan air teh ataupun air kopi kamu minum. Jadi untuk tugasan ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 kamu lengkapkan. Pilih makanan yang ada kat rumah kamu yang ada label yang dalam tin ke, yang dalam plastik ke, yang dibungkus ke, kamu tengok di bahagian belakang dan lengkapkan. Jadi saya harap kamu selesaikan tugasan ini. Nanti kamu boleh hantar, buat dalam dalam buku latihan pendidikan jasmani dan kesihatan, dan hantar tugasan ini kepada saya lah. Nak hantar macam mana? Kamu boleh hantar sama ada nak hantar melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun melalui Google Classroom ya. Okey, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Cikgu ucapkan kamu terima kasih kerana dapat mengikuti yang penting walaupun kamu tak datang sekolah, kamu dapat mengikuti pembelajaran dengan kaedah yang sesuai dan mudah untuk kamu ikuti. Okey, jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Okey, bye bye.